Sambung kepada subtopik yang seterusnya, iaitu tentang bahan pencuci. Okey, so kita tengok dalam subtopik ini ada dua, sabun dan deterjen. So kita akan belajarlah apa itu sabun, apa itu deterjen. So apakah sabun? Sabun ialah garam natrium atau kalium bagi asid lemak. So dia adalah sejenis garam. Okey, garam apa? Garam natrium dan kalium. Bila natrium dan kalium ni bertindak balas dengan asid lemak. So, kita dah belajar subtopik yang sebelum ni tentang lemak. Okey, lemak adalah ester. Okey, lemak adalah ester terdiri daripada asid lemak dan alkohol iaitu glycerol. Okey, so kita hanya ambil asid lemak ni lah. Asid lemak ni akan bertindak balas dengan natrium dan kalium menghasilkan garam yang dikenali sebagai sabun. So ni aplikasi garam lah, aplikasi garam dan sebatian karbon juga. So gabung dua topik tu. So sabun dihasilkan daripada tindak balas peneutralan antara asid lemak dan alkali. So garam kita ni ialah nak menghasilkan garam mestilah asid campur alkali. Maka dia akan menghasilkan garam dan air. Yang ni kita dah belajar waktu tingkatan 4. So asidnya adalah datang daripada asid lemak iaitu sejenis asid karboksilik. Alkali yang kita gunakan mestilah mengandungi natrium dan kalium iaitu natrium hidroksida ataupun kalium hidroksida. Maka garam yang dihasilkan adalah dikenali sebagai sabun. Okey. So, semua ni adalah tindak balas peneutralan, juga dipelajari semasa kimia tingkatan 4. So, asid lemak ialah asid karboksilik berantai panjang. Sumber asid lemak dapat diperoleh daripada ester semula jadi. So, saya dah terangkan lemak dan minyak adalah ester semula jadi. Dia bukan ester buatan. Maka, kita bolehlah mengekstrak asid lemak daripada lemak haiwan atau minyak sayuran. Okey, formulaan bagi sabun ialah, okey, yang inilah dia punya bentuknya. Dia adalah terdiri daripada ion cation dan ion anion. So ada ion positif dan ion negatif lah. Ion positif kita tu sama ada natrium ataupun kalium, manakala anion kita ni datang daripada asid lemak. Okey, R ialah kumpulan alkil yang mengandungi sekurang-kurangnya 8 atom karbon. Namun begitu kebiasaannya kumpulan alkil ini mengandungi 12 hingga 20 atom karbon. R boleh terdiri daripada hidrokarbon tepu ataupun tak tepu. So banyak benda yang dah belajar sebelum ni digabungkan dalam topik ni lah. Terutamanya sebatian karbon. So banyak term-term kan, istilah-istilah sebatian karbon terdapat dalam penjelasan sabun ni. Okey, so maksudnya yang digunakan asid ni adalah mempunyai rantai karbon yang sangat panjang. Tapi dia kata sekurang-kurangnya 8 kan, tapi kebiasaannya 12 hingga 20 iaitu sangat-sangat panjang, sangat-sangat tidak larut dalam air. So komponen 12 hingga 20 atom karbon ni sangat-sangat tidak larut dalam air lah. Okey. So, maka dia membentuk dua komponen. Satu komponen yang larut dalam air, satu komponen yang tidak larut dalam air. So, ion kita ada cation dan anion. Cation kita akan larutlah dalam air. Manakala anion kita ni ada dua bahagian tadi saya dah cerita dah. Maka bahagian yang bersifat negatif ini dia akan larut dalam air. Manakala bahagian R kita ni dia akan tidak larut dalam air. Dia akan larut dalam lemak ataupun sebatian karbon juga lah, sebatian kovalen. Okey, contoh dekat sini natrium laurat, natrium palmitate. Okey, palmitate bermaksud asid lemak dia adalah datang daripada minyak sawit lah. So formula kimia dia nampak tak, karbonnya ada 10 tambah 1 11 tambah 1 lagi 12 karbon lah. So yang ni pula 14 karbon, 15, 16 karbon semuanya. So sangat-sangat panjang. Tapi di belakangnya semuanya adalah natrium. Sebab nama pun natrium, natrium juga kat bawah ni. So asid lemak yang digunakan adalah asid laurik, manakala yang bawah asid palmitik datang daripada minyak sawit. So asid laurik ni datang daripada minyak kelapa.
Okey, so ini adalah formula strukturnya yang membentuk satu rantaian karbon yang sangat panjang. Okey, yang sangat panjang di mana rantaian karbon ni tidak larut dalam air. Tidak larut dalam air. So dia mempunyai ciri-ciri hydrophobic kita panggil. Phobic maksudnya phobia, takut kepada air kan. So hydro bermaksud air. So takut kepada air maksudnya tidak larut dalam air tetapi dia larut dalam minyak ataupun sebahagian kovalent. Manakala bahagian yang larut dalam air kecil sahaja. So ni bahagian larut dalam air. So bila dia larut dalam air kita katakan dia adalah hydrophilic. Hydrophilic, philic maksudnya suka. Suka kepada air. Okey, itu adalah sabun. Okey, kita tengok pula deterjen. Penghasilan deterjen bermula semasa Perang Dunia Kedua, hasil daripada kekurangan lemak haiwan dan minyak sayuran. Okey. So sabun, kalau kita nak buat sabun, kita memerlukan lemak haiwan dan minyak sayuran lah. Tetapi pada Perang Dunia Kedua ni dunia kita, semua negara mengalami kekurangan kan dari segi lemak haiwan dan minyak sayuran ni. So deterjen ialah bahan pencuci yang bukan sabun. Deterjen ialah garam natrium bagi asid sulfonik. Okey, asid sulfonik ni adalah menggantikan asid lemak datang daripada haiwan ataupun sayuran. Okey, so dekat sini tindak balasnya asid alkyl sulfonik. Okey, bertindak balas dengan alkali seperti natrium hidroksida ataupun kalium hidroksida. So tindak balas peneutralan jugalah. Selain daripada asid alkyl sulfonik, kita boleh juga guna asid alkyl benzena sulfonik. So kalau kita nampak cincin ni, berbentuk cincin ni, dia bermakna dia adalah benzena. Okey, dia adalah benzena, satu sejenis kumpulan berfungsi. Okey, so kalau dia digabungkan R dengan benzena, dia akan jadi alkyl benzena. Manakala yang belakang ni kita namakan komponen asidnya lah sulfonik. Okey, formula struktur benzena berbentuk seperti cincin. Maka kita tak perlulah nak lukis bentuk dia macam ni. Kita hanya boleh lukis dalam bentuk yang diringkaskan seperti ini sahaja. Okey, deterjen biasanya diperbuat daripada pecahan petroleum. Okey, petroleum telah pun dipelajari semasa di sebatian karbon, topik yang paling awal sekali dalam sebatian karbon itu. So dia datang daripada pecahan petroleum lah. Okey, so natrium alkyl sulfide. Natrium alkyl sulfide, kalau kita nampak ada struktur SOOO ni, maka kita tahu ni adalah deterjen. Samalah kalau kita nampak SOO tapi ada benzena, okey, ada benzena pun dia adalah sejenis deterjen. Berbezalah dengan asid lemak di mana dia membentuk satu rantai yang panjang sahaja. Tetapi kalau kita tengok deterjen, selain daripada rantai panjang, ada juga komponen sulfur. Ada juga komponen sulfur dan benzena selain daripada rantai panjang. Maka again, rantai panjang ni larut dalam minyak ataupun hydrophobic, takut kepada air, tak larut pada air lah. Manakala yang bahagian kecil ni termasuklah sulfur adalah larut dalam air, hydrophilic. Okey, yang ni larut dalam minyak, hydrophobic. Yang ni adalah hydrophilic, larut dalam air. Okey. So kita tengok proses penyediaan sabun. Sabun boleh disediakan daripada sumber semula jadi melalui hidrolisis minyak atau lemak dalam larutan natrium hidroksida atau kalium hidroksida. So apa maksud hidrolisis? Hidrolisis bermaksud pemecahan menggunakan air. Okey, pemecahan menggunakan air. Iaitu minyak kan terdiri daripada ester. Maka ester ada dua komponen. Satu komponen asid lemak, satu lagi komponen glycerol. So kita tak memerlukan glycerol ni, kita hanya nak asid lemak supaya asid lemak ni bertindak balas dengan alkali. Maka berlakulah tindak balas peneutralan. So macam mana kita nak mengasingkan minyak kita atau lemak kita kepada dua komponen ni? Maka menggunakan kaedah hidrolisis. Hidrolisis
dia akan memecahkan minyak atau lemak kepada dua komponen, maka asid lemak sahaja yang akan bertindak balas dengan alkali membentuk garam, iaitu dikenali sebagai sabun lah. Okey, so tindak balasnya akan menghasilkan air juga. Okey, so hidrolisis adalah kaedah. Okey, hanyalah kaedah. Selain daripada itu, kita pernah juga dengar elektrolisis kan. So lisis tu maksudnya pemecahan. Hydro tu air, pemecahan menggunakan air. Kalau elektrolisis, lisis maksudnya pemecahan, elektro bermaksud elektrik. So pemecahan menggunakan arus elektrik. So begitulah terma-terma atau istilah-istilah yang kita telah pelajari. So tindak balas ini dinamakan saponifikasi. Okey, tindak balas menghidrolisiskan minyak atau lemak oleh alkali itu kita namakan saponifikasi. Minyak atau lemak bertindak balas dengan alkali pekat, iaitu alkali yang tiada air, untuk menghasilkan gliserol dan garam-garam asid lemak, iaitu sabun. So persamaan amnya untuk saponifikasi, minyak atau lemak tambah dengan alkali pekat, dia akan menghasilkan garam, sabun dan gliserol. Okey, minyak dan lemak ialah ester semula jadi yang dinamakan triglycerida. Okey, kita dah belajar dah lah tentang minyak dan lemak dalam subtopik yang sebelum ini. Okey, yang ni adalah persamaan struktur dia, formula struktur. So minyak atau lemak ada 3 komponen, so dia adalah tri kan, ada 3 komponen gliserol. Lepas tu bila kita tambah dengan alkali, berlakulah proses saponifikasi di mana Na akan bergabung dengan COO ini dan menghasilkan gliserol dan sabun. So dia akan memecahkan ikatan di antara C double bond dengan O dengan CO. Okey, yang ni adalah kumpulan berfungsi ester karboksilat. Maka dia akan pecah kat tengah-tengah sini. So yang belakang adalah komponen alkohol, maka dia akan ambil H daripada NaO ni. So dia akan ambil H dan bergabunglah setiap satu H-nya akan menghasilkan gliserol. Manakala yang terbebas tu RC double bond O akan bercantum dengan NaO. So dia akan jadi COO jugalah. COO tambah tetapi Na+. Dia menghasilkan sejenis garam di mana ada N-ion dan K-ion. So N-ion dia adalah bersifat negatif, manakala K-ion dia positif. Okey, itu adalah proses penyediaan sabun yang dikenali sebagai saponifikasi. Okey, bagaimana pula penyediaan deterjen? Deterjen biasanya dibuat daripada pecahan petroleum dan asid sulfurik H2SO4. So dihasilkan melalui 2 proses, iaitu pensulfonan atau pensulfatan dan peneutralan. So dia mempunyai peringkat-peringkat dia lah. So kita tengok A, penyediaan natrium alkyl benzina sulfonat. Okey, pensulfonan alkyl benzina. Alkyl benzina bertindak balas dengan asid sulfurik pekat untuk membentuk asid alkyl benzina sulfonik. Okey, so nama dia agak complicated, tetapi dia sebenarnya tindak balas yang simple sahajalah. So dia akan berbentuk macam ni. Yang ni adalah alkyl benzina. So hidrogen daripada benzina tu akan bertindak balas dengan OH daripada asid sulfurik membentuk air. Manakala asid sulfurik ni bercantumlah dengan kawasan benzina yang hilang hidrogen tadi. So dia akan membentuk asid alkyl benzina sulfonik. Okey, selepas itu berlakulah peneutralan di mana asid alkyl benzina sulfonik akan dineutralkan oleh larutan natrium hidroksida untuk menghasilkan garam alkyl benzina sulfonat, iaitu deterjen. Okey. So selepas membentuknya asid alkyl benzina sulfonik, H datang daripada OH tadi, hanya H sahaja akan bertindak balas dengan OH membentuk air.
manakala Na akan bergabung dengan kawasan O yang kehilangan H tadi. So dia akan membentuk natrium alkyl benzenosulfonat dan air. Okey, contoh yang kedua, penyediaan natrium alkyl sulfat. Okey, datang daripada pensulfatan alkohol. Tadi adalah pensulfonan alkylbenzena. Di mana alkylbenzena ni datang daripada sumber pecahan petroleum. Okey, kalau yang ni alkohol lah. Kita menggunakan alkohol juga boleh datang daripada petroleum. Okey, alkohol rantai panjang ditindakbalaskan dengan asid sulfurik juga, sama macam tadi, untuk membentuk alkyl hidrogen sulfat. Okey, alkohol yang berantai panjang di mana H-nya akan bertindak balas dengan OH membentuk air, manakala the rest akan bergabung lah dekat kawasan yang kehilangan H tadi. So dia akan membentuk alkyl hidrogen sulfat dan air. Lepas tu tindak balas peneutralan berlaku di mana alkyl hidrogen sulfat akan dineutralkan oleh larutan natrium hidroksida untuk menghasilkan garam natrium alkyl sulfat, iaitu sejenis deterjen juga. So alkyl sulfat, alkyl hidrogen sulfat, H-nya akan bergabung dengan OH membentuk air, manakala Na akan bergabung di kawasan O yang kehilangan H. So dia akan membentuk natrium alkyl sulfat dan air. So again, cara kita nak mengenal pasti deterjen ataupun sabun dia mempunyai sulfur lah. Dia akan mempunyai sulfur ataupun dia mempunyai sulfur dan benzena. So clue dia macam tu lah. Kalau kita nampak struktur yang mempunyai sulfur benzena ataupun sulfur, maka confirm dia adalah sejenis deterjen. Kita tengok pula tindakan pencucian sabun dan deterjen. Pada asasnya tindakan pencucian sabun dan deterjen adalah sama. Sabun dan deterjen bertindak sebagai ejen pengilmulsi kerana molekul sabun dan deterjen dapat larut di dalam minyak atau grease dan juga air. Okey, tadi saya dah terangkan ada bahagian yang larut dalam minyak, ada bahagian yang larut dalam air. Apabila sabun atau deterjen dilarutkan di dalam air, molekul sabun atau deterjen tercerai untuk membentuk ion natrium atau ion kalium dan anion sabun dan anion deterjen. So ada dua lah bahagian. Contoh persamaan bagi perionan sabun dan deterjen. Sabun air jadi anion sabun campur ion natrium. Deterjen air jadi anion deterjen campur ion natrium. Natrium ni boleh tukar dengan kalium jugalah. Samalah dengan deterjen. So tadi bahagian yang berantai panjang tu adalah sebenarnya bahagian yang hidrofobik, iaitu dia larut dalam minyak. Manakala kepalanya yang kecil itu adalah hidrofilik, iaitu yang larut dalam air. Okey, kalau kita tengok formula struktur anion sabun, bahagian yang berantai panjang tu adalah hidrofobik, kepalanya adalah hidrofilik. Bahagian yang panjang dalam deterjen itu adalah hidrofobik, kepalanya adalah hidrofilik. So yang ni semuanya anion-nya, anion. Cation tadi memang larut lah, sedia ada larut. Cuma bahagian anion tu ada dua bahagian. Bahagian yang larut dengan bahagian yang tak larut dengan air. Okey, so kita tengok proses pencucian. Nombor 1, penambahan sabun atau deterjen ke dalam air akan mengurangkan ketegangan permukaan air. So kita dah belajar tentang ketegangan permukaan air ni semasa di sains tingkatan 2. Okey, so bermaksud permukaan air kita tu ada daya lekatan dan lekitan. Tapi kita hanya tengok daya lekitan lah. Daya lekitan air itu sangat tinggi, maka kalau kita ada serangga yang boleh berdiri di atas permukaan air, memang dia akan bolehlah berdiri di atas permukaan air, tidak akan tenggelam sebab ketegangan permukaan air itu. So untuk mengurangkan ketegangan, kita tambahlah sabun dan deterjen. So ini menambahkan kebolehan air untuk membasahi permukaan kain. Pernah tak nampak bila kita letak setitis air di atas baju, air itu pada awalnya tidak akan terserap lagi dalam baju. Dia akan membentuk satu droplets kan, satu butiran air.
sebelum dia akan menyerap ke dalam baju, ataupun bila kita tekan dengan jari berbola air itu ataupun butiran air itu, barulah dia akan terserap dekat dalam baju. Itu disebabkan oleh ketegangan permukaan air, menyebabkan molekul-molekul air itu nak bercantum antara satu sama lain, nak rapat-rapat. So dia tak mau tersebar. So untuk mengatasi ketegangan tu, kita kena letakkan satu daya lah untuk menyebabkan air itu tersebar dan akhirnya dia akan terserap ke dalam permukaan air. So untuk mengatasi masalah ini, kita letak sabun lah. Bila sabun diletakkan, ketegangan air dikurangkan, maka kain kita mudah dibasahi. Okey, nombor 2, sabun atau deterjen mengayon dalam air dan menghasilkan anion. Sabun atau anion deterjen yang bergerak bebas. So anion kita saja yang penting dekat sini. Anion tu ada, cuma anion tu dia kurang memainkan peranan dalam untuk kita nak eliminatekan, untuk membuang grease kita ni. Okey, so kita ada lah nampak anion natrium dengan kalium tu. Cuma anion sabun dengan deterjen ni yang memainkan peranan sebenarnya. Okey, kita tengok nombor 3. Nampak tak anion tu mula merapati kawasan yang berminyak ataupun bergris. So bahagian hidrofilik anion sabun ataupun bahagian kepalanya akan larut dalam air, tetapi bahagian ekornya ataupun hidrofobik larut dalam grease. So nampak ekornya tenggelam dalam grease, kepala tak masuk dalam grease lah, kepala masih lagi di dalam air. Okey, pergerakan air semasa gosokan dan pengocakan menyebabkan grease tertanggal daripada permukaan air. So semasa kita basuh kain ataupun basuh baju, kita tidaklah biarkan sabun tu macam itu saja, mestilah kita putarkan ataupun kita gosokkan, menyebabkan berlakunya penggocakan yang menyebabkan grease tu tertanggal. Kenapa? Sebab tadi bahagian ekor dengan bahagian kepala anion tu mengangkat grease tu daripada permukaan air. So maka kawasan yang terdedah grease yang bawah ni pula akan dipenuhi oleh anion sabun yang lain pula lah. So grease sekarang ni telah diperangkapi oleh anion sabun dan deterjen. So dia tidak akan kembali semula ke kain lah, itu maksudnya. So bahagian hidrofilik anion ataupun deterjen mengelilingi grease terapung di permukaan air. So grease pula akan berpecah kepada titisan kecil. Titisan kecil tersebut tidak bergabung semula pada permukaan kain kerana tolakan sesama charge negatif. Kan antara keliling grease tu ada anion yang bersifat negatif. So negatif dengan negatif yang lain akan menyebabkan mereka bertolakkan sama satu sama lain. So tidak akan bercantum lah balik. Titisan itu terampai di permukaan air dan membentuk emulsi. Emulsi ni berbentuk, maksudnya macam keruh lah, air yang keruh. Okey, apabila dibilas dengan air, permukaan kain menjadi bersih kerana titisan grease itu tertinggal di dalam air. Okey, so kita tengok info dekat sini. Cucian kering ataupun dry cleaning. Cucian kering macam mana pula? Cucian kering tidak menggunakan air, sebaliknya menggunakan pelarut selain air seperti 111 trichloroethanol. So cucian kering ni ada dekat Dobi lah kan, kat kedai Dobi, di mana dekat tepi mesin yang besar ni, mesin dia sangat besar, ada tong-tong. Ada tong-tong, di mana dalam tong-tong ni ada pelarut trichloroethanol ni lah, 111 trichloroethanol, very toxic. So kalau berlaku kebocoran, maka berlakulah pencemaran tanah. Sebab dia boleh masuk dalam tanah dan kemungkinan akan masuk dalam saluran air bawah tanah. So sangat bahaya, perlu nak kena handlekan bahan kimia ini dengan sistematik lah. Ada caranya untuk mengelakkan berlakunya tumpahan ataupun kebocoran. So ini hanyalah berlaku di kawasan kedai Dobi sajalah, tidak ada lagi di rumah.
digunakan untuk kegunaan di rumah, tapi di kedai Dobi. So dry cleaning untuk membersihkan baju-baju ataupun pakaian yang tidak boleh dibasuh menggunakan air. So sesuailah kita guna dry cleaning yang membasuh menggunakan benda lain selain daripada air. Sabun masih samalah. Kita masih gunakan sabun, cuma kita tidak menggunakan air, itu sahaja. Okey, perbandingan tindakan pencucian sabun dan deterjen. Air yang mengandungi ion kalsium Ca2+ dan ion magnesium Mg2+ disebut sebagai air liat. Anion sabun bergabung dengan kation tersebut untuk membentuk garam yang tidak larut di dalam air, iaitu kekat. Tadi kita belajar sebatian karbon dengan garam lah apa semua. Sekarang kita belajar juga garam yang tak larut pula. Okey, so benda yang dah belajar waktu tingkatan 4, garam ada 2, garam larut dan garam tak larut. Kali ni kita belajar komponen garam yang tak larut tu, yang dikenali sebagai kekat. So dekat sini ion stearat akan bertindak balas dengan ion kalsium. Dia akan membentuk kalsium stearat ataupun kekat lah. Ataupun ion stearat dengan ion magnesium membentuk magnesium stearat ataupun kekat juga. So dia adalah dalam bentuk pepejal. So pembentukan kekat tu boleh juga kita lihat di dalam air sungai, sebab air sungai ni mempunyai kandungan kalsium dan magnesium yang sangat tinggi lah. Mineral lah kita katakan dua ni, kalsium dan magnesium yang sangat tinggi, datang daripada mountain kan, daripada gunung kan. Gunung tu ada batu-batu semua. So batu-batu tu ada mineral tu semua dilarutkan di dalam air. Bila air sungai mengalir daripada gunung masuk ke sungai bawah, maka terbawa lah semua mineral tu, kita namakan air liat lah. So tidak sesuai kita basuh baju menggunakan air sungai kerana akan membentuk kekat. So kekat ni adalah buih-buih putih ni lah, bentuk-bentuk yang pepejal ni. So pembentukan kekat menyebabkan pembaziran sabun kerana lebih banyak sabun perlu digunakan untuk tindakan mencuci. Ialah sabun bukannya bertindak balas dengan grease, tapi dia bertindak balas dengan magnesium dan kalsium tu, membentuk kekat pula dah. So dia tidak sistematik ataupun tidak efisien apabila kita membasuh ataupun mencuci pakaian menggunakan air liat. Maka anion deterjen pula bergabung dengan cation tersebut untuk membentuk garam yang larut di dalam air. Oleh itu, keberkesanan tindakan pencucian deterjen tidak dipengaruhi oleh air liat. So yang tadi adalah sabun, sekarang ni adalah deterjen. So deterjen ceritanya sedikit berbeza. Walaupun anion deterjen tu masih lagi boleh bertindak balas dengan kalsium dan magnesium, tetapi garam, kalsium, magnesium yang terhasil oleh deterjen tadi adalah yang sejenis yang larut di dalam air. So bila kita tahu bila dia larut tu, maksudnya dia boleh bercerai lah. Kalsium dengan magnesium tu boleh bercerai, membentuk cation dan anion. So anion tu masih lagi boleh digunakan dalam tindakan pencucian deterjen, masih lagi boleh larut dalam grease. Okey, so kita tengok banding bezalah sabun dengan deterjen ni. So aspeknya, keberkesanan di dalam air lembut, sabun berkesan dan deterjen juga berkesan lah. Keberkesanan dalam air liat kurang berkesan untuk sabun kerana dia akan membentuk kekat, tapi deterjen lebih berkesan kerana tidak membentuk kekat. Keberkesanan di dalam air berasid, sabun tidak berkesan kerana membentuk asid organik yang tidak larut, tetapi deterjen berkesan kerana membentuk asid organik yang larut. So basically antara sabun dengan deterjen better lah dari segi tindakan pencucian. Okey, selain daripada itu, kita tahulah sabun basuh baju kita tu Fab ke, Total ke, Dynamo ke, semua dikenali sebagai deterjen. Ada bahan tambahan dimasukkan. Ada bahan tambahan untuk meningkatkan lagi kefungsian deterjen tu. Contohnya kita tambah enzim biologi untuk menanggalkan kotoran berprotein seperti darah, susu dan gula. Okey, contoh enzim tu adalah amylase, protease, selulase dengan lipase. Semua enzim-enzim ni akan menanggalkanlah kotoran berprotein. Selain itu, ada juga sabun sebagai ejen pemutih, menukarkan kotoran kepada bahan tanpa pewarna.
So contohnya natrium perborat dan natrium hypochlorite. Yang ni semua adalah ejen pengoksidaan yang sangat kuat. So ejen pengoksidaan dia menanggalkan warna lah. Dia menanggalkan warna pada kotoran tu. Pemutih optik menjadikan kain lebih putih dan lebih cerah seperti pewarna pendaflor. So, pemutih optik ni maksudnya kain tu dah sedia ada putih tapi kita nak jadi dia lagi putih, lagi cerah. So, kita letaklah pewarna pendaflor. Pelembut air dan pembina meningkatkan keberkesanan deterjen dengan melembutkan air. So, natrium tripolyphosphate. So, bahan ni digunakan untuk melembutkan air. Maka bila air lembut, maka senanglah tindakan pencucian berlaku. Kuranglah ketegangan air. Ejen pengawal buih untuk mengawal pembuihan di dalam deterjen, alkyl monoetanolamida. So kalau buih banyak pun tak bagus juga kan. So dia nak kurangkanlah buih tu. So kita tambahlah alkyl monoetanolamida. Okey, ejen anti enapal menghalang kotoran yang dikeluarkan oleh deterjen daripada melekat semula. So kita tambah natrium carboxyl methyl selulose, sejenis polimer lah, sejenis polimer. Bahan pewangi menambahkan kewangian deterjen dan fabrik. Oh ni of course lah, kalau kita nak basuh baju mestilah baju kita tu nak wangi kan, takkan nak bau minyak petroleum. So kita tambahlah bahan pewangi seperti melon, lavender, strawberry ke orange ke lemon ke macam-macam lagi lah. Ejen pengering memastikan serbuk deterjen sentiasa kering di dalam bekas seperti natrium sulfat dan natrium silikat. Ini kalau sabun basuh baju kita tu adalah bentuk serbuk, maka kita perlukan serbuk tu dalam keadaan kering. So natrium sulfat dan natrium silikat kita tambahlah untuk menyerap air, buat air. Okay, uji diri 5.2. Apakah dimaksudkan dengan sabun? Sabun ialah sejenis garam natrium ataupun garam kalium daripada asid lemak. Manakala deterjen ialah garam natrium atau garam kalium datang daripada asid sulfonat. So itu bezanya lah, asid sulfonat asid sulfonik. Kalau sabun asid lemak. Okey, namakan proses penyediaan sabun saponifikasi. Okey, berikan persamaan kimia seimbang bagi tindak balas antara asid stearik dan natrium hidroksida untuk menyediakan sabun. So, asid stearik tambah natrium hidroksida dia akan menghasilkan natrium stearate tambah air. So kita punya persamaan kimia kita kena tengok dalam buku teks lah. Asid stearik ni macam mana formula dia kan. So dia CH3 CH2 16COOH. Ini adalah formula untuk asid stearik. Tambah dengan natrium hidroksida akan menghasilkan CH3 CH2 16COO Na tambah H2O. Okey. So, nombor 5, nyatakan dua peringkat dalam proses penyediaan deterjen. So, A dia ada dua jenis kan, B. So, A yang pertama, peringkat pertama pensulfonan. Pensulfonan alkyl benzina. Dan yang kedua, peneutralan. Okey, untuk yang jenis yang kedua adalah pensulfatan. Pensulfatan alkohol. Dan yang kedua adalah peneutralan. So ada dua jenis dan setiap jenis tu ada dua peringkat. Okay, nombor 6, salah satu sifat sabun dan deterjen adalah dapat membentuk buih. Apakah fungsi buih? Buih untuk merendahkan ataupun mengurangkan ketegangan air. Mengurangkan ketegangan permukaan air. Ketegangan permukaan air. So bila permukaan air kurang ketegangannya, kain mudah dibasahi.